kepada struktur pasaran untuk menceritakan pasaran. What is the best way untuk cerita pasaran? Kita tak dapat cerita, okey, US menamatkan perang di Afghanistan, panggil balik askar dia. Aku nak buy ke sell? Yes, kita boleh gunakan itu untuk kepada overall view. Tapi anda nak trade, anda kena tengok chart. You don't sampai, anda tak mencapai anda punya objektif dagangan menerusi entry tau. Tak. Anda gunakan kaedah entry dan anda gabungkan dia bersama dengan position sizing model. Rahsia untuk capai objektif anda position sizing model, bukannya entry. Faham tak? Entry cuma kepada satu sistem yang anda buat berulang. Ya. Jadi dalam sebagai retail trader, trade trend. Anda tak tahu kat mana, saya nampak soalan tadi kan, tanya mana pucuk, mana akar, mana peak, mana throw kan. Kat mana, kita tak tahu tau. Kita tak tahu. Kita dapat menyatakan keadaan tu dah wujud untuk market jatuh. Contohnya, menyatakan bahawa sekarang ni itu dah ada divergence. Kita nampak volume makin rendah, menghampiri satu resistance. Tapi kita tak tahu, trend dia boleh extend. Kita cuma boleh tahu itu adalah peak or throw selepas benda macam ni berlaku. Selepas contohnya benda macam ni berlaku. Ya? Bila anda ada kenaikan, anda tahu bahawa ini adalah peak. Cuma, ya, kaedah pertama yang biasa kita dengar kalau orang guna support resistance adalah benda ni. Okey, dia break. Ini adalah tanda untuk dia reverse. Saya tak guna kaedah ni. Saya guna kaedah ni, tapi saya tambah benda dia. Macam mana, Ruslan? Kita tambah benda dia dengan menyatakan bahawa ini satu reversal yang lebih besar, bukan reversal, correction yang lebih besar kalau ini lebih 1618. Dan kalau kita tamatkan dia 45 dan ini jadi A, B dan C, bila kita tarik Fibo dia, ini akan menyatakan kepada anda something is wrong. Bila anda tarik Fibo dia, 100% dia, katalah kita ada invalidation kat sini kan, 100% C dia bawah daripada invalidation. Itu bagi amaran kepada anda bahawa ini adalah peak and sedang membuat baru punya throw. Ini sedang jatuh lagi, pertukaran trend. Faham? Bila anda tarik Fibo extension dan C dia bawah daripada ni, apa yang kita nak buat kalau keadaan ini berlaku? Kalau 5 wave breakout A ada incomplete sequence, anda short daripada situ. Anda short kat 2 ni. Bila keadaan itu berlaku, ini mungkin adalah 1, ini mungkin adalah 2. Andai keadaan ini berlaku, barulah kita dapat katakan peak tu confirm. Anda takkan tahu peak dengan throw sampailah market tu menunjukkan keadaan ini. Dan benda macam ni lah yang saya gunakan dalam market dynamic. Benda macam ni lah saya gunakan, benda asas ini saja. High low kan. Kita bagi nombor dia, kita bagi abjad dia dengan menggunakan hukum Elliott wave. Level-level Fibonacci tu untuk kita tahu kat mana kita boleh masuk lagi ke tak, trend tu dah habis ke tak, trend tu pergi lagi ke tak. Itu je. Kalau kita nampak dollar pair,
kita nampak AU tadi, NU tadi, breakout 1618, anda tak jangka dollar pair lain jatuh. Tak dapat. Anda akan jangka, oh ini katalah macam AU, NU kan. Mana ni? Okey, katalah ini break 1618. Ini ya. Break 1618. Buat pergerakan macam ni. Dia buat pergerakan macam ni. 3, 4, 5. Okey. Kalau ini 5, kita masih ada ampun lagi. Masih ada ampun lagi ya. Sebabnya ini boleh jadi A, B dan C. Lepas tu dia buat 1, 2, 3, 4, 5 yang tak break high dekat sini. Tapi apa pun, kalau satu kat sini naik ke atas macam ni. Ya, faham? Kalau satu kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, break up sini, 1, 2, 3, kita long. Itu je. Kita long. Ya. Sebab asalkan dia break 1618. Asalkan dia break 1618. Kalau dia tak break, jangan. Ya. Dia habis macam ni, turun bawah. Anda akan trade breakout tu apabila 1618 berlaku. Kalau tak ada, anda tak break. Kalau ini fasa korektif, anda jangka ini X. Kalau tak ada 1618, anda tak trade dia. Itu cara dia. Ya, filter-filter yang kita gunakan lah. Saya gunakan benda-benda ni je. Dan saya cari incomplete structure, di mana di sini yang berlakunya 5 wave. Sini boleh 3 wave, 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1, 2, 3. Tapi syarat dia yang ini kena 5 wave dan dia tak complete lagi. Sebab kalau dia tak complete lagi, sini ini 3 wave, ini W, ini X, ini A, 1, 2, 3 B, kita jangka sini 5 wave C. Itu je. Kalau ini break, anda boleh trade B ni, biarpun dia W, X dan Y. Bayangkan kalau benda ni adalah weekly chart. Tak ke besar dia? Orang selalu tengok ni tak dapat bang. Saya tahu ramai yang purist untuk apa, elite wave, tak boleh. Ni korektif, kita tengok atas ni untuk sell. Tak. Zaman ini untuk trend bagi ni, trend boleh dibentuk dalam 3 wave. Dia tak semestinya 5 wave. Zaman ni punya elite wave. Yang anda 5 wave yang elite wave tu, itu tahun 30-an. Tahun ni tahun 2021. Dah nak raya dah. Lagi berapa hari Fikri? Kalau masa kecil kita ingat dah kan. Ini puasa ke berapa? 4 ke 5 ni. Anda dah kira lagi 17 hari raya kan. Kalau dapat duit RM1 satu hari kalau puasa. Jadi apa cerita dia? Tak perlu 5 wave. 3 wave ni anda boleh trade. Biarpun anda jangka sini 3 wave. Kalau ini W, X dan anda jangka sini 3 wave. Kalau ini breakout 5, sini akan ada 5. Jadi 3 ni anda boleh trade untuk long. Itu je. Cara nak masuk dia, second structure adalah kepada structure momentum. Jadi kalau anda nampak AUD dengan NU tadi buat 1618 puasa 4. Kau kira mana? Bagus. Lagi berapa hari raya? Tempat wajib pergi, nak pergi Sogo. Dah 2 tahun. Berapa tahun tak pergi? InsyaAllah jalan-jalan. Okey. Kalau AUD, NZD dan NZD US dollar sampai 1618,
anda jangkalah EU, GU ke mana. Anda tak dapat jangka untuk EU, MU, mana kita. Ni kalau ini buat 1618, ni buat 1618, 1618. Ni tak suka ni. Okey, buat 1618. Anda tak dapat jangka untuk GU ni ke bawah. Anda tak dapat jangka benda ni. Anda akan lukis dia ke atas lagi. Anda akan lukis dia ke atas lagi. Ini mungkin adalah X. Faham? Kalau ini tak break out. Ini tak break. Anda akan jangka macam ni. W, X, Y. Boleh? Ataupun A, B dan C. Boleh? Anda akan jangka ini X. Faham maksud saya? Anda tak dapat jangka ini ke bawah. Itu kesan-kesan dia kepada wave sequence. Anda tak dapat jangka ini habis macam ni. Anda tak dapat jangka ini habis kat sini. B kat sini. Tak dapat. Anda akan jangka ini adalah ini akan extend lagi. Ini akan extend lagi. Sebagai dalam B. Maksudnya macam ni. Kita akan extend lagi benda ni ke atas. Itu dia. Ini B ni boleh jauh lagi tau. Kalau dia break sini tak ada apa. Dia kena break sini. Kalau mana-mana dollar pair yang break out atas ni dah buat higher high baru, then kita katakan memang confirm dah. Tak ada dah dollar kuat. Faham? Kalau mana-mana GU ke, EU ke, NU ke, AU ke, UCAT ke yang buat higher high baru, then tak ada dah dollar kuat. Tak ada. Ingat tak apa benda yang first kali buat menunjukkan dollar lemah? Apa instrumen yang ada higher high ataupun lower low against dollar? Menunjukkan dollar lemah. Ingat tak ni? Ni. Dia sahaja ada structure lower low. Dia. Yang lain tak ada. Tak ada higher high. Ni higher high. Ni ada higher high. Pada structure yang sama tak ada lah. Itulah benda dia. Semua kait. Semua berkait. Jadi kalau itu je. Dia satu market. Anda tak dapat buat lain. Dia satu. Semua satu. Instrumen apa kita nak tahu. Jadi benda-benda ni je. Inilah market dynamic. Orang tanya macam mana nak buat market dynamic kan. Anda tengok dalam kumpulan dia. Jadi kalau anda tengok kat sini dan AU, NU, EU, GU ni semua break 1618 dan buat higher high baru ke, jadi anda tahu dolar lemah. Kalau dolar pair lemah, AU lemah, AJ anda rasa ke mana? Kita tahu AUD JPY, AUD US dollar, structure dia tak jauh. Ni. AUD ni tak jauh. AUD US dollar dan AUD JPY. Kita tahu structure dia tak jauh. Dia tak akan sama 111 pip. Dia tak akan sama 111 pip. Tapi kita tahu dia punya perjalanan lebih kurang. Boleh? Dia tak akan 111 tapi arah dia sama. Nampak? Dia takkan satu-satu semua ngam. Tapi kalau kita kata ini ke atas, kita tak dapat katakan ini ke bawah. Itu je kan. Jadi kalau kita tahu ini ke atas, mana tadi? Mana kita guna tadi? Ni. Kalau kita kata ini dah ada momentum sequence,
Itu dia. Anda cuba cari bila berlakunya, ini untuk anda analisa, dan anda carilah benda-benda yang menyokong untuk anda nak, contohnya macam ni kalau kita katakan dolar ni ke bawah dah. Jadi kita tahu yen pun akan sideways ke bawah. Yen pun akan sideways ke bawah. Kalau kita nak tengok UJ bergerak ke bawah disebabkan oleh kelemahan US dollar, maksudnya indeks akan ke atas tapi indeks tak rally. Dia naik ke atas tapi dia akan buat 45-45. Itu yang kita nampak sekarang. Ya. Jadi kalau itu berlaku, itu kita dalam fixed dynamic dengan dollar weakness. Kalau ini tak sampai 1618 tadi, lepas tu jatuh, kita masih ada dolar punya ni, indeks masih ke atas. Yen sideways ke atas, maksudnya yen pair jatuh. Itu adalah dolar dynamic. Itu contoh dia. Okey. Jadi salah satu daripada tiga ni kena sideways. US dollar ke, yen ke, equity index ke, kena sideways. Dan lihat kepada kumpulan dia. Mana-mana ahli kumpulan dia, mana satu yang penting? Semua ni penting. Asalkan dia berada pada titik teknikal dia. Titik teknikal. Tak payah lukis sideways. Anda cuba lukis bila ada breakout. Anda letakkan Fibo. Anda guna Fibo. Cukup. Lebih boleh cukup. Letakkan blue box. Penuh lah blue box capture. Itu je. Anda tengok. Lepas tu kalau dah rajin, anda lukis lah edit wave. Kalau dia 1618, wave 3. Itu je. Di sinilah saya menggunakan kepada Twitter correlation ni. Pasaran itu adalah satu kita ada first degree dimension, pasaran tetap. Biasanya kita nampak bila indeks komoditi bergerak dalam arah yang sama. Indeks komoditi, dollar pair, euro US dollar naik, euro JPY naik, indeks naik, komoditi naik. Itu adalah lazim dalam pasaran. Tapi bila kita nampak pergerakan yang tak kena, luar tabi'i, Japanese yen, indeks naik, yen pair jatuh. Ada malam tadi, contohnya kan, indeks naik, EJ jatuh. Ada. Jadi benda-benda macam ni anda tahu, ini salah satu akan giveaway. Sama ada indeks jatuh ataupun EJ pecut ikut balik. Ataupun pasangan dolar dan komoditi bergerak songsang dengan indeks. Itu something wrong. Bila anda nampak EU jatuh, AU jatuh, copper jatuh, tapi indeks naik. Anda tunggu. Anda tunggu kalau ada incomplete sequence, anda trade. Benda ni je. Apa yang anda buat, try. Saya nak tukar tahun depan. Kat belakang saya, kita akan ada electronic board. Kat belakang saya tu nanti. Jadi saya akan letakkan contohnya, ini adalah untuk semasa indeks. Adakah dia dalam first degree correlation? Kalau berlaku second degree dimension, itu kita akan cari. Boleh trade ke tak? Okay. First degree arah sama lekuk sama. Second degree sama lekuk arah pertentangan. Jadi gunakanlah benda-benda ni. Ini perkara lazim dalam market. Bila kita nampak US dollar kukuh, Australia dollar akan lemah, NZD lemah, CAD lemah, Euro lemah, Chef, GBP biasa, JPY biasa. Dia tak berapa terkesan. Tapi bila US dollar lemah, hero pertama Euro. Ini sekejap je. Lepas tu dia akan songsang balik. Ni, ni tahun depan kan? Belum. Akan ada saya akan buat akan something lah saya nak buat. Di mana bila
ni dekat skrin saya kita akan ada satu macam sticky ni adalah untuk kepada apa potensi, apa instrumen potensi. I'm trying untuk cater kepada mereka yang shorter term, mereka yang nak intraday, mereka yang nak scalping kan. So ramai ingat benda ni macam mana nak guna untuk scalping, Bat tengah cari kan. Dia sama je, cuma kita pergi lower time frame itu je. Dan kepada structure market, cuma time frame kecil. Okay, ni tahun depan. Table ni print out, table ni akan banyak membantu anda. Serius table ni Dan ingat, benda biasa US dollar lemah, masa tu kita ada negatif US dollar dynamic. Masa tu biasanya kita dalam fixed dynamic. Japanese yen lemah, dua, sama ada fixed dynamic ataupun index dynamic. Indeks lemah cuma satu masa je, yen dynamic. Sebab itu kita nampak market yang paling trending adalah pasaran saham. Bila anda nampak saham, contohnya kita nampak US 500 bila ini tengah trending, okay, kita akan nampak ini apa ni, H1. Kita tak kisahlah mana-mana time frame. Kita nampak, okay, kita nampak yen pair naik. Yen pair naik, kita ambil lah. Tapi ada masanya nampak yen pair jatuh. Tapi Zul kata indeks tak boleh kuat. Tak. Indeks cuma jatuh bila yen kuat. Yang ini bukan yen kuat. Yang ini anda tengok pada waktu ini, anda tengok AU. AU jatuh. Yang ini pada waktu ini. Nampak? Yang ini. Maksudnya ini bukannya ni. Dolar tengah kuat. Kalau dolar kuat, Australia dolar lemah. Jadi nampak tak bila orang kata, oh, indeks naik, yen pair akan naik. Jangan. Anda tak dapat ambil satu-satu. Anda kena ambil 3 benda. Nampak tak kat situ kan? Fikri, Oslan, nampak Dia tak semestinya, oh, indeks tengah naik ni, yen pair buy. Tak. Anda kena tengok yen pair apa. Anda kena tengok 3 benda. Dia tak dapat cuma tengok indeks yen pair. Anda kena tengok, masukkan faktor US dollar kat situ. Terangkan kepada saya, kenapa kalau indeks naik, yen pair kena naik. Mana ada? Ni jatuh. Kan? Selalu dengar kan, Mimon? Orang kata kan, yen pair, indeks naik, yen pair kena buy. Apanya dia berjunam. Nampak? Ini dekat cat. Kita tak dapat nak bohong sebab benda tu dekat cat. Anda tak dapat nak sembang kiri kanan tau. Benda tu dekat cat. Kena tengok dekat, anda kena tengok 3 faktor. Jangan lupa faktor US dollar. Jangan cuma indeks naik, yen pair naik. Yen pair naik. Tak. Anda kena tengok dolar. Kita tengok dolar indeks. Satu lagi masukkan kat sini. Anda tengok dolar indeks pada waktu ni. Dolar indeks mencanak pada waktu tu. Sampailah dolar indeks mencapai okey. Ni adalah dolar indeks. Mana dia punya ni? Okey, pada waktu ni dolar indeks naik pada waktu ni. Ni. Sebab itulah Australia dollar tu lemah. Yes, paling simple dia tengok USD JPY.
Itu sebab itu setiap mereka yang trade currency, chart ini anda kena ada tau. Kalau ada cuma nak lukis satu je Elliott Wave, lukis UJ. Kalau anda nak lukis satu je, saya tak nak lukis benda lain bang, saya tak ada masa. Tobat saya nak buat Elliott Wave ni, susah sangat. Kalau boleh, saya nak lukis satu je. UJ. Chart saya ada. Ambil daripada weekly ni, ada lukis UJ. Lain tak payah. Ini pair yang paling penting dalam market. Exactly, Wimon. Ini pair yang paling penting. Kalau anda tak nak lukis benda lain, anda cuma nak guna Fibo saja benda lain, anda lukis satu je wave, anda lukis ini. Anda lukis ini. Ya? Anda lukis ini. Jadi anda tengoklah, kalau ini jatuh, anda tengok dolar index. Anda tengok je. Kalau ini jatuh, dolar index jatuh, oh ini bukan yen kuat. Index boleh naik. Kalau itu berlaku nak buat apa? AU tu buy. AU tu buy. JPY jangan buy. AJ jangan buy. Anda buy AU kalau ada incomplete sequence. NU tu buy. UCAD tu sell. Ada try untuk trade dollar pair. Kalau anda nampak sebabnya, kalau indeks naik, UJ, kalau indeks dynamic, indeks naik, UJ kena naik. Kalau kita fix dynamic, indeks naik, UJ tak perlu naik. UJ boleh jatuh. Tapi yen pair lain naik. Tapi tak selaju dollar pair. Itu fix dynamic. Sebab itu kalau nak lukis ini je. Tak payah lukis lain. Lukis ini je. Kalau malas nak lukis lain. Ataupun memang tak ada masa. Lukis UJ je. Anda belajar betul-betul lukis UJ je. Mana siapa nama tadi? Rizwan. Kalau nak lukis UJ je. Lain tak ada masa. Lukis ni. Ni penting. Lepas tu yang lain-lain anda tengok. Macam ni kan. Ini turun. Anda tengok dollar index. Tengok dollar index pun turun. Okey, dolar lemah. Kalau ada incomplete sequence dekat euro ke, dekat apa ke, anda trade. Itu je. Anda nampak ada momentum sequence, anda trade. Itu dolar lemah. Yen kuat tak? Tak dapat nak kata yen kuat. Ini ke atas. Jadi, apa yang sideway pada waktu ni? Yen. Ini ke atas. Nampak? Dolar dynamic. Negatif dolar dynamic. Ini negatif dolar dynamic dalam fixed dynamic. Yen ke mana? Yen sideway. Yen pair ke mana? Yen pair kita expect dia akan naik. Yen pair kita expect dia akan naik. Selepas mencapai satu support. Yen pair kita expect dia naik. Itu je. Anda tengok kalau ada incomplete sequence apa semua, ada trade. Tapi yen pair tak selaju dollar pair. Itulah benda-benda ni. Satu. Semua dia satu cerita. Anda masuklah ringgit Malaysia kat situ. Anda masuklah telekom kat situ. Anda masuklah harga minyak. Semua sama je cerita je. It's one market. Konsep one market. Structure. Kita explain market menggunakan structure. Dia ada faktor fundamental dia, faktor sentimen dia. Tapi kita gunakan sifat dia, sifat mata wang, peranan mata wang, peranan instrumen tu. Ada lagi pecahan benda ni. Saya tak masukkan lagi contohnya untuk ETF. Saya tak masukkan lagi untuk kripto. Ni something yang sebab dua ni tak ada dekat XM. Ini dua tak ada dekat XM. Kalau ada, saya dah letakkan. Faham? Kalau ada, saya dah letakkan chart dia. InsyaAllah, tahun depan. Mana tahu? Kalau anda request, anda request kepada XM. Wan, Rizwan, Fikri, Wimon, bagi kepada account manager,
ketahui siapa account manager anda, bagi tahu mereka kan. Saya bagi tahu kepada management kan, saya nak trade crypto tapi saya nak kat XM. Bagi tahu dia orang. Kalau cukup request, dia orang akan kata, okey memang tak ada, masa ni kita tak ada. Bagi tahu saya nak request dia, bagi tahu kepada management. Kalau cukup yang macam tu, kalau cukup mungkin dia akan bagi. Anda tak tahu, anda tak cuba, anda tak tahu. Exercise your right sebagai customer. Bagi tahu. Bagi tahu kepada pihak XM. Yang baru. Kalau semua sekejap saya nak trade ETF. Bagi tahu. Tak apa, share account. Share account lah. Kalau ada benda ni, chart dia sedia. Chart semua ni sedia. Anda tahu saya buat GDX kan? GDXJ, GDX, semua ni semua ada. SIL, anda tahu saya ada kan chart tu. Cumanya saya tak kongsikan sebab kita buat sesi kita dekat XM. Jadi saya tak kongsikan cat-cat ni. Anda tahu saya ada cat tu. Lukis cukup. Bukan dekat TradingView. Kalau cukup ada ni, saya letakkan cat-cat ni dalam ni. Tugas dia anda. Anda bagi tahu kepada akaun. Hari Isnin, Wimon. Hari Isnin, bangun pagi, kerja pertama, call account manager XM. Saya nak request. XM bagi tahu. Dia orang akan bagi tahu kan? Tak ada. Ya, memang tak ada. Saya nak request sahaja. Complete tu kan? Tapi saya tak dapat request. Anda request. Kalau cukup orang request, dia akan bagi. Kalau cukup dia nampak ramai lah. Ya. Cerita dia kalau senang kita punya kerja kan. Kita nak jaga portfolio senang. Anda, ini projek kita tahun depan, Fikri. Anda yang push. Ingat kita nak buat portfolio.